Assalamualaikum dan selamat datang ke MDT Channel. So, hari ni aku nak berkongsi sedikit ilmu berkenaan dengan tuning carburetor untuk two stroke Okey. Ni korang boleh nampak aku punya slide ni. Carburetor teori. So, korang boleh dah mengetahui lebih mendalam ataupun asas teori carburetor. So, lanjut. Okay, ni aku sikit apa yang mana yang penting yang kita ambil titik beratkan tentang tune carburetor ni. So, ini adalah yang paling penting lah bagi aku. Sebab ini adalah menentukan motor korang ni cukup tak cukup minyak ataupun angin. So, untuk pilot jet ni dia bermula dengan 1/4. Kalau korang nampak 1/4 ni, ini adalah pilot jet. So pilot jet ni akan bermula di bawah ni. Nampak tak? Aku punya arrow ni nampak tak? Pilot jet akan bermula di bawah ni. Sekitar sini lah pilot jet. So yang pilot jet ni korang tahu, nak tahu dia menentukan dia besar ataupun tidak, awal permulaan hidup tu senang hidup ataupun dia susah nak hidup. Kalau ada senang hidup, maknanya pilot jet anda korang kecil lah. Kalau pilot korang besar, motor susah hidup. Kalau pilot kecil, motor senang hidup. Macam itulah kalau kau nak tahu pilot jet ni ngam tak ngam. Okay, yang throttle cut away ni dia kebanyakan kat two stroke lah. Dia bahagian slide ni dia ada potong sikit depan ni. Dalam ni kat 1/2 ni, dia macam gas masuk sikit lah. Gas minyak masuk sikit untuk 1/2 ni pada permulaan buka total 1/2. Okay, yang untuk bukan 1/2, sebenarnya dia ada ni, sepatutnya ada 0, 1/8, 1/4, 1/2, 1/2. Tapi dia ada yang sebelah lagi 1/4, 1/2, 3/4 ataupun 3/4 full main jet, full air adjustment. So bolehlah korang adjust mana-mana kan. Nak lagi tepat, dua-dua tepat juga, sama juga, cuma perbezaan cara tune ni. So kalau yang ni pilot sudah, total cut away dah. Okay, jet needle ni selalu main dekat 3/4 lah. So aku gunakan yang belah kanan Kau pasal tak? Okay, yang belah kanan ni aku gunakan belah kanan lah. Jangan ambil belah kiri ni. Belah kiri pun boleh juga, tapi aku nak selarikan terus. So tadi dah 1/4 untuk pilot jet, 1/2 untuk total cut away. Selalu two stroke memang ada carburetor, memang dah siap dah cut away ni. 3/4 ni jet needle. So jet needle ni lebihkan kepada jarum lah. Jarum 3/4 ni memang banyakkan pada jarum. So korang boleh adjust jarum tu berkenaan dengan kau punya RPM 3/4 ni. Kalau korang rem dalam 3/4 tu, motornya masih orang cakap, RPM je tak nak naik lah. RPM je macam dah 3/4 pera ni pulas, 3/4 nya jatuh. So kalau itu minyak lebih. So kalau minyak dia kurang, 3/4 korang pulas, staykan 3/4, minyak RPM nya naik. Itu maknanya minyak tak support lah, minyaknya terlampau kering sangat. So kalau lebih bagus 3/4 tu dia stay meter dia RPM.
Contoh RPM 789 kan, 3/4 dia mati dekat 7 ataupun 8 ataupun 9 dia mati je, ataupun dia mati dekat 7 kan. 3/4 7 je, 3/4 8 je, 3/4 9 lah. Tu maknanya korang punya needle lah cantik dah. So tak perlu nak digosok ke apa ke asal kat ayah. Kira jarum tu dah ngam lah 3/4 ni. Selalu 3/4 ni jarang orang gosok. Selalu orang gosok dekat main jet. Bukan main jet lah, selalu dekat main jet ujung lah orang adjust. Yang ni full main jet. Full main jet ni selalunya orang akan tukar main jet lah untuk RPM ujung. Tapi kebanyakan two stop ni kadang-kadang ujung dia memang selalu tak sampai. Maknanya ujung two stop ni dia akan, kebanyakan dia akan kering. So kebanyakan orang akan asar lagi lah, lebih tajam. Tapi jangan terlampau asar tajam, nanti motornya mendak ujung. Kalau boleh ujung dia pun sama, stay juga. Stay ataupun dia nak pergi tapi dia tak boleh nak pergi, dia mendak sebab minyak lah. Dia tak mendak pun, macam berat lah meternya. Macam contoh dia pergi kat 11, kat 11 RPM tu dia macam dia dah stay je RPM tu. Nak pergi ke 11.5, 12 dia macam berat dia. Itu dah tune dah cantik dah tu. Dah sedap dah. Kalau dapat full lah, full RPM, stay RPM dekat 11. Kalau 1 to 5, 11 dah kira cune lah. Tapi tengok defend pada potting lah. Kalau pottingnya target 11, 12, bergantung pada potting lah. Kalau spec dia nak main RPM 12, 11, so kena adjust lah sampai 11 ataupun 12. Tengok pada potting. Kalau potting ni sampai 10, sampai 10 je lah RPM. Minyak tu kena sampai 10 je, jangan lebih. Kalau lebih agak kering lah. Sebab dia punya kiraan untuk duration 7 port dia sampai 10,000 RPM. So kalau korang target nak 12,000 RPM memang tak dapat lah. So korang kena tahu lah apa profile korang punya block, tahap mana RPM yang dia nak capai, 12,000 ke 11,000 ke. Setakat tu korang faham lah sendiri. Dia berkenaan dengan tindung carburetor ni memang agak susah sikit lah. Kalau korang tahu teori ni mudah lah bagi korang. So aku akan next. Okay, macam biasa. Okay, ni apa ni, pilot skirt control. Okay, macam biasalah pilot ni memang dia akan mengawal pada peringkat awal lah. Peringkat awal 1/4 ni dia akan kawal kita punya engine normal lah, saya cakap. So kalau engine kau susah nak hidup, mungkin pilot terlalu besar. Kalau senang hidup, pilot kecil lah. Macam tu je. Pandai lah korang tukar, check balik. Okay, ni needle lah. Needle jack ni lebih banyakkan kepada jarum lah, needle jack ni. So kalau kau tengok needle jack ni kan, nampak? Okay, needle jack ni kalau kau pun boleh adjust juga, tapi better duduk tengah-tengah lah. Sebab diorang dah adjust lah jarum ni daripada dia macam ni tau, besar, sedang, kecil. So makin ujung makin kecil. So itu dia punya ukuran lah. Kalau korang pakai caliper memang ada perbezaan daripada sudut sini, sudut tengah. Maknanya kalau bawah ni 1/4, ni 3/4, ni full RPM. Kosong 1/2, kosong 1/4, 3/4 dengan full RPM. So korang boleh adjust daripada sini lah, gosok ke pakai kertas pasir ke, adjust jarum kalau tak ngam lah.
Kalau contoh korang yang tak rapat, tengok jarum dia. Kadang kalau dah halus sangat pun tak boleh ujung ni. Susah sikit nak setting ujung dia. Untuk kalau boleh jangan asal dulu lah. Kita pakai yang normal tu. Cuba set dulu tengok. Bacaan RPM tu cuba baca dulu. Okay, ni ada perbezaan ni lah. Kalau korang naikkan satu mata ke atas macam mana, satu mata ke bawah macam mana, duduk tengah-tengah macam mana. So kalau tengah-tengah ni korang akan dapat macam gini lah dia punya graph. Graph dia macam apa tu, stabil lah. Maknanya dia punya stabil. So kalau kita naikkan, turunkan pergi ke 4 ni, motor akan mendak sikit sebab minyak dah banyak. Minyak dah mula masuk. Kalau kita naikkan atas sikit, minyak tu akan kurang. Dia akan lebih lagi, apa maknanya, lagi senang lah. Senang jalan lah motor. Motor lagi cepat lah. Sebab minyak kurang. Minyak kurang memang macam ni. Dia akan terlalu agresif lah pada peringkat awal. Kalau normal dia macam steady dulu, dia pelan-pelan baru naik. Kalau yang macam minyak lebih ni, dia akan lambat pada permulaan. Gitulah lebih kurang. Okay, ni untuk power jack kan. Kalau kau yang pakai power jack ni, selalu dia akan last lah. Lepas full RPM dia ada power jack. Kalau power jack ni, kalau bagi aku susah lah nak jam. Sebab power jack ni memang ada je minyak kat ujung. So jarum tu jangan asar. Kalau yang ada power jack ni, jarum jangan asar. Nanti korang susah nak setting. Bagi aku pakai je jarum standard. Sebab power jack ni akan kawal korang punya ujung. Dah tak perlu asal lagi jarum. Lebih mudah lah. So kalau jarum standard tu lebih mudah untuk power jack ni. Okay, piston. Okay, ni bacaan plug semua. Okay, ni macam plug ni Contoh macam ini lah. Ini plug ni, masa nak korang, dia lebihkan kepada minyak lebih ni. So kalau plug macam gini kan, kalau dah hitam macam ni, dia lebih kepada, memang selamat lah. Maknanya bukan selamat lah, tapi dia lebih pada pembaziran lah. Enjin tu tak terlampau normal lah. Maknanya dia kurang, dia tak normal. Sebab dia terlampau sejuk sangat. Bila motor terlampau sejuk, dia akan mendak lah motor. Okay, ni dalam keadaan yang okey lah. Dalam dia hitam di sini sikit kan, patut atas dia pegang. Ni dalam keadaan normal lah. Ini pun dah okey lah maknanya motor. Kalau ni dah tahulah. Dia punya ni pun dah nampak tajam je. Memang minyak memang tak cukup lah ni. Tengok dalam dah tahulah. Ini dalam dia ni terlampau bersih sangat. Bila dalam ni bersih pun bahaya. Dia maknanya minyak tu memang tak cukup lah kalau bersih sangat. Kalau macam ni pun sebenarnya dah okey juga ni. Tapi cuma dia dalam dia terang. Maknanya motor masih panas lagi ni. Better ambil yang ni lah, warna hitam ni. Dia lebih sejuk sikit lah. Maknanya normal lah, pembakaran tu normal. Ini gelap sikit pun dah cantik dah sebenarnya. Nak lebih safe sikit, nak lebih selamat lagi, kena gelap sikit lah. Kalau main drag mungkin boleh kot. Lagi terang macam ni pun dah okey lah drag. Okay, ni center elektron. Okay, ni yang dia cakap ni lean. Okay, korang nampak ni lean dia permukaan yang kat yang tadi tu agak bersih sikit. Ni dalam ni bersih sikit. So macam kalau bersih sangat pun, maknanya dia akan lebih kepada kepanasan plug.
enjin tu lebih panas lah. So kalau yang lebih sedang normal, sini dia ada sejuk sikit dekat kawasan sini dan agak panas di sini sebab dia akan senang nak hidup lah. Berbanding dengan ni pula, dia terlampau sejuk sangat. So dia nak hidup pun agak payah agak. Motor nak berkuasa dalam optimum pun susah sebab dia sejuk sangat kan. Minyak terlampau lebih sangat. So motor nak pergi tu agak berat sikit lah. Okay, ni macam sistem plug dia macam mana. Okay, ni dia punya reading dia, piston reading, exhaust gas. Ni macam bacaan untuk enjin lah. Macam contoh kau nak bacaan motor kau tu cukup tak cukup. Kalau below pada 1100 ni maknanya motornya masih sejuk lagi lah motornya. Kalau 1200 ideal lah. Kalau ke atas lagi 1250 maknanya panas lah. Maknanya motor keadaan yang panas lah. So nak ideal ambil 120 1200 ni dah cukup bagus lah, supaya motor kau dapat optimum lah. Okay, ni apa, okay, last lah. Ni engine sound ni running way to response color machine. Okay, so kalau first kau running ni motor ni nampak. Okay, dia macam kalau motor tu terlampau macam ni berat ataupun kurang lah, maknanya kurang pergilah, maknanya motornya kurang pergi, maknanya minyak tu terlampau lebih lah. Kalau enjin tu terlampau laju kan, maknanya minyak tu memang kurang lah. So kalau kau dengar bunyi enjin tu terlampau cepat, enjin kau terlampau cepat, so maknanya minyak tu nampak, macam aku cakap lah, RPM nak sampai ke 10-11 tu laju maknanya memang dari exhaust pun korang boleh tahu lah. Dengar Opera je, rem tengok RPM laju naikkan ke 11-10 memang laju. So memang motor korang memang akan cepat tapi sebenarnya minyak memang kering So motor memang agresif lah keluar. Kalau kita dengar daripada bunyi lah, maknanya kita dengar pada bunyi sound exhaust semua, rem tengok RPM tu, kalau ringan memang sedap lah, tapi itulah, cuma minyak tak cukup lah. Berbanding dengan yang atas ni, kita dengar sound dia memang lambat lah, maknanya mendak je, tak nak pergi pura-pura macam RPM dia dah naik, lepas tu dia turun balik, maknanya motor korang ni sejuk sangat, minyaknya terlampau lebih sangat. So korang kena kurangkan, kecilkan main jet ke, macam mana lah korang turunkan jarum ke, sebelum turun jarum, turunkan main jet dulu, baru tengok plug semua. Okay, setakat tu kalau korang tak faham ke, korang boleh tanyalah aku dekat komen ke macam mana ke, berkenaan dengan tuning ni. So bukan sekadar story ni aku ada, so aku akan tunjukkan video aku. Kita tengok RPM ni, RPM lama aku motor aku. Okay, RPM so RPM yang ni okay lah. Bila full RPM dia mendak, so maknanya dekat full RPM aku ni minyak masih banyak lagi. So korang kena kecilkan sikit main jet ataupun jarum tu, terlampau banyak asar kat ujung. Itu lebih kurang, ataupun profile block tak ngam. Lagipun blok ni memang aku
Aku dapat motor tu aku tak ada usia apa-apa. So motor ni first aku dapat. So aku head block memang aku tak pernah buat. Cuma aku tune carburetor je. So macam ini result dia. So bila aku buka semua blok, memang dalam potting memang masih belum buat lagi. So motor nak keadaan stabil tu memang payah. So dia patutnya sampai RPM 10,000 je. Kalau kita tengok balik, dia paling kuat pun 10,000 je. Kalau standard lah, paling kuat pun 10,000 je. So kalau kau nak target minyak tu cukup, memang sampai 10,000 je lah setting. Memang 10,000 mati je lah, tak boleh pergi mana. Kau kalau ini dah full kalau sini bahagian ni dah full. Kalau needle 3/4, dia akan stick sini lah. Kita perah maintain tengah-tengah 3/4, dia akan mati dekat 7 ataupun 8 ataupun kat 9. Selalu kebanyakan dia akan mati dekat 7 dengan 8 lah. 7, 8 ni memang needle, memang ni lah, standard lah. Standard 7, 8 memang mati kat 7, 8. Kalau setting 9, 10, main-main je. Kalau needle 3/4 ni, dia akan stick sini. So dia takkan bergerak lah pada RPM tu. So itu lah video aku. Setakat ni tu je lah video RPM aku. Yang lain aku tak update. So kalau korang nak tanya persoalan apa-apa ke berkenaan dengan tuning carburetor kan, sebenarnya apa pendapat aku, kita kena tengok profile blok tu. Kalau blok tu kita potting 11,000 RPM, 12,000 RPM, lepas tu kita set minyak sampai 10k, memang motor mendaknya. Sebab kita punya potting sampai 11 ataupun 12, patut kita setting minyak sampai 10,000. So motor korang memang tak boleh pergilah. Korang kena setting balik lah supaya kena apa yang korang potting sebenarnya. Itu yang pengalaman aku lah, yang selama ni aku potting kan. So memang kalau korang tanya pasal main jet pilot, memang semua pemain tak akan bagi tahulah. Maknanya susah lah kita nak bagi tahu masalah pilot dengan main jet ni. So korang dah tahu basic, so korang boleh lah cuba satu persatu. Sebab kita kena tahu pada asas. Kalau kita tahu pada asas, mungkin lebih senang lah kita nak tuning motor tu. Macam Gambel pun ada tunjuk juga berkenaan dengan apa, dengan tuning ni. Sekejap Tuning. So apa tuning Okay, ini tuning ni berkenaan dengan tuning carburetor. Sama je lebih kurang dengan apa yang teori. Okay, apa ni, exhaust. Okay, ni berkenaan dengan carburetor juga, lebih kurang je. So carburetor yang starting pun dia akan kira apa juga, sama juga. Ni ratio dia. Okay, ni yang cut way tu, yang aku terangkan tadi. Cut way ni dia akan potong depan, dia akan jadi macam gini. Kalau motor korang macam gini depan, maknanya korang kena potong depan dia ni, bagi rata sikit cut way ni. Ni penjelasan dia lah cut way. Okay, biasalah udara akan masuk dari depan So depan, lepas tu dia akan melalui tepi, akan tegak. Dia tak ada yang, sebenarnya konsep carburetor ni memang dia tarik udara dan minyak pada carburetor ni, dia akan masukkan udara kat sini, lepas tu minyak tengah ni dia buka. So dia akan mencampur minyak dengan udara, akan masuk dalam. Dia bukan jenis menyembur dia jenis menyedut
Okey, mana tuning Okey, ni alang-alang lah. Dalam video ni recommend untuk carburetor size Kau nampak? Recommend untuk carburetor size. Macam cc carburetor berapa, silinder size lah, maknanya silinder size ni berapa. Untuk cc lah, kalau korang pandai buat kiraan cc tu. Okay, 125. Untuk carburetor size, kalau pakai piston untuk main enduro kan, lebih kepada 30 ataupun 32 sesuai. Motocross 33 ataupun 36, 35 ataupun 38. Okay, setakat ni 125 masih pakai 26 ke 24 untuk butterfly lah. Tapi RZ dah 26. Tapi kalau ikutkan setting memang pakai 30 pun 32 untuk 125 lah. Tapi bagi aku 30 dah kira okey lah. 32 ni dah kira besar juga sebenarnya. 30 pun dah kira sedap lah. 32 dah besar. Tapi memang sebenarnya carburetor makin besar ni, pickup makin kuat. Itu perbezaan dia. Two-stroke main carburetor kalau main panan juga sebab dia nak bagi pickup tu lebih kuat lagi. Hari ni aku kongsi kepada korang apa yang aku tahu lah berkenaan dengan tuning carburetor ni. So dia ada lagi ni. Okey ni. Dia macam tunjuk graf ni. Okey. Kalau A ni dia paling berkesan lah. Kalau B ni dia agak berkesan, dan C ni pengaruh kecil, dan D ni tiada pengaruh. Maknanya dekat range RPM ni, kalau korang nampak ni, nampak 1/8, 1/4, 3/4, 1/2 dengan 3/4 full. Maknanya ni full total lah. Maknanya yang slide cutaway ni bermain peranan pada A ni. Paling berkesan lah. Dia slide cutaway ni berkesan pada 1/8 dengan 1/4. 3/8 ni memang dia dah tak berkesan lah. 3/4 full lah memang dah tak berkesan. So macam pilot jet ataupun pilot school semua ni, dia berkesan pada 1/8 dengan 1/4 je. Belakang-belakang dah tak ada berkesan lah maknanya. Atau macam needle jet ni, needle saya carbon semua kan, dia berkesan dekat 3/8 dengan 1/2, setengah total ni. Dia berkesan dekat tengah ni, A ni. Okay, korang faham? Dan main jet dengan power jack ni, dia banyak fungsi dekat ujung. So korang kena tahu lah mana peranan sebuah macam satu barang ni, dekat mana dia punya fungsi dia, peranan dia, mainan dekat dia. So setakat tu je lah yang aku tahu. Kalau korang ada apa-apa info ataupun sebarang pertanyaan ke berkenaan dengan tuning, korang boleh tulis komen dekat bawah. Dan korang jangan lupa subscribe channel aku supaya aku lebih bersemangat untuk membuat video yang akan datang, dan bersemangat untuk berkongsi ilmu berkenaan dengan two-stroke. So apa yang akhir kata aku nak cakap, kalau aku ada salah cakap, aku mohon maaf ataupun terkasar bahasa. So korang enjoy dengan video aku, support channel aku supaya aku lebih semangat. Okay, terima kasih kerana menonton video ini. Assalamualaikum. Bye bye.